Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan pengajian, dan kita berdoa agar Allah menjadikan pengajian kita ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengkabulkan segala hajat dan menjaga kita daripada segala musibah, segala bala dan bencana di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa agar Allah membukakan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di bulan Rajab, dan kita berada pada akhir ini pada bulan Rajab. Tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Syaban dan juga selepas itu Ramadan. Dan kita berhadapan ini dengan peristiwa yang besar ini yang berlaku pada Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dalam Al-Quranul Karim dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Isra, yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Al-Quran menyifatkan kepada kita peristiwa yang besar ini, yang mana Nabi SAW sedang berada di Makkah. Maka datang Jibril AS dan bersamanya Buraq, seekor yang binatang yang disifat oleh Nabi SAW. Dia di antara kuda dengan keldai. Maka Nabi SAW berpergian daripada Makkah kepada Baitul Maqdis. Dan ini perkara yang mustahil pada zaman dahulu. Perkara yang ini yang mustahil, dipandang oleh manusia perkara yang mustahil. Sampai hari ini manusia menganggapnya sebagai sesuatu perkara yang mustahil. Seorang yang menaiki binatang tunggangan daripada Makkah ke Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis ini ke Makkah dalam masa satu malam. Biasa orang kalau tidak ada iman, dia tidak percaya perkara ini. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita satu perkara yang penting, iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi segala perkara yang boleh berlaku. Ini kita belajar dalam ilmu akidah. Kita mengatakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dia berikat kepada segala perkara yang mungkin. Yani Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan orang yang sudah mati kepada kehidupan. Dia yang menciptakan daripada kematian kepada kehidupan, dan dia yang mengembalikan kehidupan kepada kematian. Jadi ada perkara manusia menganggapnya sebagai mustahil sebab dia tidak pernah melihatnya. Tetapi ia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang pertama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dia adalah pelajaran tentang iman. Allah mengajarkan kepada kita tentang kuasanya, siapa Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak ada perkara mungkin yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW berpergian daripada Makkah, dan beliau sebelum sampai ke Baitul Maqdis, beliau berhenti di sebuah tempat namanya Baitul Laham. Jadi ini adalah perkara yang biasa kita terlepas pandang. Tapi kalau kita baca hadis yang sahih dalam Bukhari, menifatkan tentang sebuah tempat namanya Baitul Laham. Zaman sekarang ia dikenali sebagai Bethlehem. Ini kalau sekarang kita dengar banyak cerita tentang the West Bank, ini dia. Nabi SAW turun ke Baitul Laham. Apa sebabnya? Kenapa Nabi SAW dalam perjalanannya ke Baitul Maqdis berhenti ke Baitul Laham? Apa yang ada di Baitul Laham? Ya, tentu sekali ini adalah perkara yang penting. Kalau tak, dia tidak akan berhenti. Betul ke tidak? Cuba bayangkan Nabi SAW daripada Makkah nak pergi ke Baitul Maqdis, tapi berhenti di sebuah tempat dulu.
melakukan solat 2 rakaat. Ya salam. Kenapa? Nabi SAW melakukan solat ini 2 rakaat di tempat ini. Selepas itu bertolak kembali ke Baitul Maqdis. Apa kepentingan yang ini Baitul Laham? Baitul Laham ini tentu sekali dia adalah tempat apa? Kelahiran Nabi Isa AS. Baitul Laham adalah tempat kelahiran Nabi Isa AS. Di sini kita dengan orang Kristian memang yang ini beriman kepada perkara ini. Sebab tempat kelahiran Nabi Isa AS diketahui. Hari ini kalau kita pergi ke sana, ada tempat yang masih ada lagi. Dan najibnya saya nak ceritakan, saya pergi 2 kali saya pergi. Jadi nak pergi kat tempat kelahiran Nabi Isa AS ini, dia nak kena masuk church. Nak kena masuk gereja. Dan gereja ini adalah gereja yang lama. Gereja yang lama. Dan besar. Kita nak jalan. Akhir sekali macam masuk basement gitu. Tempat lahirnya dekat bawah, nak kena turun. Dan biasanya banyak turis daripada satu dunia ada. Dan ajibnya bila saya masuk, saya turun. Bila saya sampai kat tempat tu, dia ada letak macam tile gitu kan. Tile. Dan ini semua orang tahulah ini adalah tempat dia. Dia ada tempat dia. Lepas itu bila saya lihat di belakang, ada yang ni akar pokok. Ada akar pokok. Jadi kalau kita lihat dari tempat yang ada sekarang, dia ada tempat lahir Nabi Isa AS. Lepas itu kat belakang ni ada tempat duduk. Lepas itu sebelah tu ada pokok. Ada akar pokok. Dan kita lihat Al-Quranul Karim sebut tentang pokok ini. Betul ke tidak? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila menifatkan tentang kelahiran Nabi Isa AS, Allah menifatkan tentang pokok kurma. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qari aina. Allah mengatakan yakni goncanglah pokok ini. Sebab Maryam AS ini apabila dia lahirkan Nabi Isa AS, dia tidak ada makanan. Tidak ada makanan dan tidak ada air. Allah menciptakan air di bawah. Di depannya. Dia dapat mengambil air. Dan Allah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya memegang ini dahan ini pokok itu jatuh ini buah rutab. Ini yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Ini hari ini kita masih boleh lihat lagi. Tetapi ala kulli hal, apa yang penting yang saya ingin sampaikan, kenapa Nabi SAW singgah ini di tempat ini? Hari ini ada orang yang mengatakan tidak ada barakah-barakah ini semua. Betul ke tidak? Hari ini bila kita ziarah yang di tempat seorang wali, kita ziarah yang di tempat yang seorang Nabi, ada sebagian dari orang yang dia salah faham tentang perkara ini. Dia menyangkakan ini adalah perkara yang tidak ada dalam Islam dan sebagainya. Di sini ini kita lihat Nabi SAW mengajarkan kepada kita tempat ini para anbiya ada barakah. Apa Nabi melakukan? Nabi melakukan salat 2 rakaat. Kenapa Nabi SAW tidak melakukan di tempat lain? Kenapa di Baitul Laham? Sebab ini adalah tempat barakah. Kenapa yang di barakah? Sebab padanya lahir Nabi Isa AS. Maka tempat kelahiran anbiya adalah tempat ini yang barakah ke bukan barakah? Tempat ini yang barakah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita kepentingan kita mencari tempat-tempat yang barakah untuk kita beribadat kepada Allah dan berdoa kepada Allah SWT. Itu sebab yang ini digalakkan kita pergi ke tempat-tempat yang ini para anbiya, di tempat-tempat yang ini para awliya, di tempat yang ini perkuburan mereka dan sebagainya. Tempat pengajian mereka, hatta tempat pengajian mereka, tempat kelahiran mereka. Di dalamnya ada barakah. Nabi SAW yang dilahir yang ini di Makkah, dan tempat kelahiran Nabi sampai hari ini diketahui. Betul ke tidak? Tapi apa yang berlaku? Ia ditukar yang ini menjadi tandas ini pada satu ketika. Cuba kita bayangkan. Ia ditukar yang ini kepada menjadi yang ini sebuah tandas. Akhirnya apa yang saya dengar, ada seorang keluarga yang kaya beli tempat itu sebab dia nak selamatkan tempat ini. Jadi dia wakafkan tempat itu sebagai maktabah, yang ini library. Sampai hari ini library. Kalau tak, yang ini dia tandas ini ya jemaah. Ini kita lihat fahaman orang Islam yang hari ini ajib. Sebab ini dia takut orang ini terjebak dalam syirik. Orang terjebak di dalam ini syirik. Jadi Nabi SAW ini melakukan salat di Baitul Maqdis. Di Baitul Laham. Dan selepas itu yang ini dia pergi ke Baitul Maqdis. Dan peristiwa yang ini beliau melakukan salat bersama para anbiya dan melakukan Mi'raj ke langit yang kedua, ketiga sampai langit yang ketujuh. Dan di situ Nabi mendapatkan perintah salat.
dan kembali ke Makkah berjumpa dengan Abu Jahal, dan kita tahu ceritanya. Ini semua adalah perkara-perkara yang mengajarkan kepada kita tentang iman. Beriman kepada mukjizat. Sebab para anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka mukjizat. Nabi pergi ke Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha. Maka ini adalah ujian atas keimanan. Dan ini tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan perjalanan ini dan menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kebesarannya. Jadi tidak lama lagi kita akan masuk kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah bulan Rajab, ini bulan yang mulia. Diperbanyakkan kita melakukan istighfar. Dan kita ada istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang ini ditari, masya-Allah, lepas ini tiap-tiap salat mereka baca istighfar ini. Baik. Kita masuk kepada kitab Da'watul Tamah. Pada minggu yang lepas kita masih membicarakan tentang hadis ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menifatkan mar'atu salihah, seorang wanita yang salihah, dan kita telah membicarakan tentang perkara ini. Jadi kita teruskan Surat 205. Yang paling atas tu, Ustaz. First paragraph. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa dahulu seorang wanita yang solehah daripada salaf soleh, apabila melihat suaminya digundung malang ataupun sedang bersedih, dia berkata kepadanya, sekiranya kerana urusan akhirat, maka berbahagialah anda. Tetapi sekiranya kesedihanmu itu kerana urusan dunia, maka kami tiada akan memberatkanmu apa yang tidak ditanggupimu. Ini adalah sikap para wanita pada zaman para salafus salih. Jadi seperti mana kita maklum, apa yang dimaksudkan dengan salafus salih, ini adalah zaman yang mana Nabi SAW mendoakan barakah bagi mereka. Dan dia dikenali sebagai tahun 300 Hijriah yang pertama. Yang salafus salih maksudnya apa? Maksudnya mereka yang hidup di kalangan 300 Hijriah yang pertama. Apa dia punya significance? Sebab Nabi SAW mendoakan, Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, summa alladhina yalunahu, summa alladhina yalunahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi 100 tahun yang pertama, 200 tahun yang pertama, dan 300 tahun yang pertama. Kita lihat pada zaman ini banyak para ulama dan aulia yang sampai hari ini kita menyebut nama-nama mereka. Maka penulis beliau mengatakan para wanita di kalangan para salafus salih disebabkan keimanan mereka kepada Allah dan disebabkan hati mereka terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka lihat suami mereka ada masalah dengan keduniaan, maka mereka nasihatkan suami. Nampak? Isteri menasihati suami, bukan mencacinya, tetapi memberikan perangsang. Kalau sekiranya ini kerana dunia, kau jangan risau, InsyaAllah kami akan bersabar. Sebab isteri ni yang mengetahui ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirat adalah kita punya maksud. Tapi terbalik zaman khalaf ini, kita mengatakan sekarang kita ini khalaf. Khalaf adalah orang yang datang selepas mereka. Kita ini terbalik. Kalau isteri yang lihat suami ni kenapa yang kurang beri duit misalan, maka terus terlintas fikiran nak menuntut cerai, nak macam-macam. Ataupun nak menuntut ini, nak menuntut itu, lepas itu menunjukkan sikap yang tidak baik dan sebagainya. Ini semua kalau sekiranya kita kedepankan dunia daripada akhir. Kadang-kadang suami yang ada masalah. Lebih-lebih zaman sekarang ada orang yang misalnya kena pension, ada orang kena buang kerja misalnya. Lepas itu macam-macam ini berlaku zaman sekarang. Hari ini pekerjaan yang ada mungkin dia seseorang itu kerja kontrak misalnya. Lepas ini habis kontrak tidak ada kerja. Dan susah nak cari kerja misalnya. Jadi ini semua memerlukan kepada tahap keimanan bagi suami dan juga bagi isteri. Daripada akhir zaman penting untuk kita usahakan atas makna ini. Kalau tak, ia adalah zaman yang bahaya.
yang boleh yang ini merosakkan bukan saja keduniaan, dia boleh merosakkan keimanan dan merosakkan yang ini akhirat kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Al-Imam Al-Haddad menerangkan kepada kita wanita salihah ini menjadi sebab kebaikan bagi suami. Jadi dia memberikan perangsang. Nah, teruskan. Biasanya Rabi'ah Asy-Syamiyah, iaitu isteri Syekh Ahmad bin Abdul Hawari, moga-moga Allah merahmati keduanya, selalu memberi makanan yang baik-baik kepada suaminya. Kemudian disapukan pada tubuhnya wangi-wangian seraya berkata kepadanya, "Pergilah dengan tenagamu ini kepada isterimu supaya kamu bersenang-senang." Syekh Ahmad Abdul Hawari memang mempunyai isteri selainnya. Kerap pula sesudah Syekh Ahmad Abdul Hawari Ini adalah misal salafus salih ya. Misal ini salafus salih. Ini adalah mereka yang tinggal ini dalam zaman ini. Rabi'ah Asy-Syamiyah. Yang ini seorang wali ya, yang terkenal. Yang tinggal yang ini di Syam. Syamiyah di sini balik kepada Syam. Isteri kepada Syekh Ahmad ini bin Abdul Hawari. Jadi beliau menukilkan isterinya selalu memberikan makanan yang baik kepada suaminya, kemudian disapukan padanya tubuh wangi-wangian seraya berkata kepadanya, "Pergilah dengan tenagamu ini kepada isterimu." Ya, ini adalah apa kita mengatakan, orang kalau ada lebih daripada satu isteri, dia ada apa? Gantian bagi bermalaman. Ini zaman sekarang ini susah kita nak cari seperti ini. Kalau isteri yang pertama tahu, ini giliran ini suami bagi isteri yang kedua, biasanya yang ni susah kita dapat ini isteri yang seperti ini, memberikan perangsang ini kepada suami untuk mendatangi ini isterinya yang kedua. Sebab biasanya yang ini berlaku kecemburuan di antara para isteri. Tetapi disebabkan wanita-wanita seperti ini ada tarbiyah iman, maka kita lihat ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka taufik. Jadi kita berhenti di sini ya, disebabkan masa. InsyaAllah kita masuk kepada kitab